Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah kepada kita. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali bertemu dalam siri bacaan kita terhadap kitab hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, iaitulah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. InsyaAllah kita akan baca dan kita cuba memahami hadis-hadis berkaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kefahaman dalam soal agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita orang yang beramal dengan ajarannya. Baik. Bab pada hari ini, babu istihbabi tahiyyatil masjid bi rak'ataini wa karahatil julusi qabla salatiha wa annaha mashru'atun fi jami'il awqat. Bab sunnah salat tahiyyatul masjid, dua rakaat dan makruh untuk julus, untuk duduk sebelum salat, dan dia disyariatkan pada bila-bila masa. Hadis yang ke-414, hadis Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. Abu Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk masjid, hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi hadis ni menceritakan tentang masyru'iyah tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid ni bila kita masuk masjid, bila-bila masa, maka disunatkan kita salat 2 rakaat sebagai tahiyyatul masjid. Tapi apabila kita masuk, imam sudah salat berjamaah, maka tidak perlu lagi salat sunat, kerana apabila diiqamatkan, kita dah baca sebelum daripada ni, apabila sudah diqamatkan maka tidak ada lagi salat melainkan yang fardu. Maka kita terus masuk kepada salat fardu, tidak perlu lagi salat tahiyyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Bila masa? Bila-bila masa. Walaupun masuk selepas asar, waktu diharamkan salat sunat, tapi oleh kerana salat tahiyyatul masjid ni dikira salat sunat bersebab, maka bila masa datangnya sebab, maka terwujudlah salat itu. Okey, terwujudlah salat itu. Baik. Jadi salat tahiyyatul masjid ni juga boleh digabungkan dengan salat-salat sunat yang lain, seperti contoh, bila kita masuk masjid, kita terus salat qabliyah zuhur, atau kita salat qabliyah asar atau qabliyah subuh sebagai contoh. Maka itu pun sudah memadai sebagai tahiyyatul masjid. Okey, tahiyyatul masjid. Tapi kalau kita nak salat 2 rakaat tahiyyatul masjid, kemudian nak salat 2 rakaat qabliyah subuh, boleh, tak ada masalah. Baik, itu bab tahiyyatul masjid. Okey. Tahiyyatul masjid ni juga dilakukan pada semua masjid yang didirikan padanya salat berjamaah
dan juga di tempat yang diiktiraf atau diniatkan sebagai masjid. Jadi kalau musim Covid ni solat di rumah, tak payahlah solat tahiyatul masjid. Kalau di rumah dia ada solat, ada musalla khas, pun tidak disyariatkan solat tahiyatul masjid. Kalau surau boleh di qiyam masjid. Boleh. Baik. Bab yang seterusnya. Bab istihbabur rak'ataini fil masjid liman qadima min safarin awwala qudumih. Bab solat sunat 2 rakaat bagi orang yang baru sampai dari musafir. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa abta'a bi jamali wa a'ya فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت متفق عليه. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Ketika kembali untaku sangat lambat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, "Hai Jabir." Aku menjawab, "Ya." "Kenapa engkau?" Jawabku, "Untaku lelah dan lambat." Kemudian aku sampai ke Madinah pada pagi hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di masjid, sudah berada di pintu masjid. Baginda bertanya kepadaku, "Kenapa baru sekarang engkau tiba?" Aku menjawab, "Ya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkan untamu, masuklah ke masjid, salat 2 rakaat." Lalu aku masuk dan salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang ke-415 ni menceritakan kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir. Maka dia terlambat sebab unta dia ni letih dan penat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai awal ke Madinah dan dia sampai lewat. Bila dia sampai tu Nabi pun sudah berada di pintu masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, "Masuklah masjid, tinggalkanlah untamu, masuklah masjid dan salatlah 2 rakaat." Maka diambil daripada hadis ini, apabila kita balik daripada musafir, salatlah 2 rakaat di masjid sebelum daripada kita masuk ke rumah. Salatlah. Ini antara sunnah yang jarang orang buat pada akhir zaman ni. Kita pun kadang-kadang ada sampai musafir, apa letih dah, masuk rumah pakai. Jadi kalau boleh hidupkan sunnah ni baik. Sama ada kita balik ke kampung, kita solat dulu 2 rakaat, ataupun balik ke bandar kita, rumah kita ni, sebelum sampai ke rumah, masuk dulu masjid, solat 2 rakaat. Okey, solat sunat lah. Niat solat sunat biasa pun tak apa, solat sunat 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala niat dalam hati, Allahu Akbar, 2 rakaat. Baik. Bab istihbab salati ad-duha wa anna aqallaha rak'atain. Bab salat sunat duha atau sunnah salat duha dan sedikitnya 2 rakaat. Sedikitnya di sini maknanya minimumnya 2 rakaat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yad'ul 'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufradu 'alaihim wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhata ad-duha qat wa inni la usabbihuha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meninggalkan sebuah amalan yang baginda suka kerana khawatir ditiru orang dan menjadi diwajibkan ke atas mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat duha, tetapi aku tetap salat duha. Baik. Hadis yang ke-416 ni 416, Aisyah radhiyallahu anha cerita Nabi ni ada benda-benda sunat yang Nabi suka untuk buat. Tapi Nabi tinggalkan supaya apa? Supaya benda tu tak jadi wajib atas umatnya. Sebagai contoh hadis cerita salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih pada malam pertama ramai. Malam kedua lagi ramai. Malam ketiga lagi ramai. Malam keempat Nabi tak keluar. Jadi sahabat duk tunggu tak ada. Sehingga akhirnya solat masing-masing. Jadi sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak keluar? Sebab Nabi bimbang kalau senantiasa buat gitu tiba-tiba difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, nescaya umat dia tak mampu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tinggalkan beberapa perkara kerana sayang kepada umatnya. Okey? Tapi tinggalkan di sini maknanya Nabi tidak senantiasa melakukannya. Bukanlah maknanya Nabi tak pernah buat, tiba-tiba umat dia pun nak buat. Tak. Kita ni dalam syariat kita kena berpandu kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi kata Aisyah di sini Nabi tidak senantiasa melakukannya kerana bimbang akan menjadi kewajipan kepada umatnya. Tapi bila kita nak buat sesuatu amalan, mesti kita kembali kepada asas Nabi pernah buat ataupun tidak. Bukanlah makna hadis ni ada amalan yang Nabi tak buat kita boleh buat. Okay? Kena faham di situ. Benar Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi tinggalkan sesuatu perkara padahal Nabi nak buat kerana bimbang difardukan. Jadi apa yang kita faham, Nabi pernah buat, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dia tidak senantiasa buat. Bimbang kerana jadi wajib. Jadi kita sebagai umat ni bila kita tengok ada benda, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, sebagaimana kita kata bab solat tarawih. Nabi solat 3 hari, kenapa kita solat sampai 1 bulan? Sebab asasnya ada. Asasnya Nabi solat sunat tarawih. Yang Nabi takuti itu dah tak ada. Apa yang Nabi takuti? Takut jadi wajib. Jadi takut jadi wajib ni, kebimbangan ni dah tak ada dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bila Nabi dah wafat, syariat berhenti setakat tu je. Yang sunat tetap sunat, yang wajib tetap wajib. Tak akan berubah dah sampai hari kiamat. Jadi yang Nabi takut tu dah ternafi. Maka pada sebab itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk salat sunat tarawih secara berjamaah. Kerana dia faham dalam bab tu yang Nabi takuti sudah pun hilang. Jadi tetap saja asas tu kena ada. Asas perbuatan Nabi kena ada. Hadis ni tidak bermaksud kita boleh buat apa yang Nabi tak buat secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Walaupun kita tak jumpa hadis, kita pun buat. Kalau orang tanya kenapa? Sebab Nabi ada benda yang dia tak buat, dia bimbang kepada umat dia. Cara berhujah begitu salah. Okey? Dalam bab amal kena cari asas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sendiri kata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang buat amal kami tak pernah suruh, kami tak pernah ajar, bukan dari perintah kami, maka dia tertolak.
Itu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, walaupun Nabi tak salat duha, tetapi aku salat melaksanakannya. Ini ketika Nabi tidak salat duha, aku tetap salat duha. Tidak. Wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qat wa inni la usabbihuha. Dia kata di sini ketika Nabi tidak salat duha. Di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha, pasti aku ikut melaksanakannya. Jadi disebut kalau daripada kesinambungan ayat tu, ketika Nabi tidak salat duha, aku tetap melaksanakannya. Baik, ke hadis ke-417. Hadis Ummu Hani an ibn Abi Layla qala ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. Ibnu Abi Layla berkata, tidak seorang pun yang memberitakan kepada kami bahawa dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha selain Ummu Hani. Beliau berkata ketika Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di rumahnya, kemudian salat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat begitu ringannya. Hanya saja baginda menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Muttafaqun alaih. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut dalam hadis sebelumnya, dia kata dia tak tengok Nabi salat duha, tapi dia salat duha. Yang cerita salat duha ni Ummu Hani. Dalam hadis Ibnu Abi Layla ni dia kata tidak ada seorang pun cerita kepada kami dia tengok Nabi salat duha kecuali Ummu Hani. Ummu Hani seorang sahabat Nabi radhiyallahu anha. Dia kata apa? Ketika Fathu Makkah, Nabi mandi di rumah dia dan Nabi salat 8 rakaat. 8 rakaat. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat. Maknanya Nabi baca pendek-pendek. Kecuali salat duha. Hanya saja Nabi ni walaupun pendek bacaan, baginda tetap sempurnakan rukuk dan sujud. Sebab tu kita kata dalam sebelum daripada ni bab solat ni, kita solat ni walaupun kita nak solat cepat, yang kita pendekkan hanyalah bacaan. Jangan sampai rokok dan sujud pun kita pendekkan macam ayam patuk padi orang ni. Tuk tak. Walau kalau kita nak cepat, pendekkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, kemudian qul ya qul huwallah, habis. Kalau nak pendek lagi daripada tu, tak tahulah. Al-Fatihah tu kan amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Tu kalau pendek sangat tapi melampaulah kali itu. Tapi kalau salat sunat baca Fatihah saja pun tak apa. Baca salat sunat baca Fatihah saja. Tapi sempurnakan rukuk dan sujud. Dalam sunat duha ni kita dah sebut sebelum ni, bacalah surah. Sebaik-baik waktu dia adalah waktu matahari sudah pun tinggi,
Orang panggil tinggi segala. Sampailah tengah hari, itu waktu salat duha. Okay. Kemudian hadis yang ke-418. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah dipesan oleh junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang tidak akan kutinggalkan sampai mati. Jangan tinggalkan perkara ni sampai mati. Untuk tidak kutinggalkan sampai mati, iaitu berpuasa setiap bulan 3 hari. 3 hari sebulan. Dalam sebulan puasalah paling kurang 3 hari. Yang kedua, salat duha. Dan yang ketiga, baru tidur sesudah salat witir. Iaitu jangan tidur sebelum salat witir. Witir dulu baru tidur. Kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia banyak hafal hadis. Jadi dia sibuk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kadang tidurnya lewat. Jadi Nabi pesan kepada dia agar witir dulu sebelum tidur. Witir dulu sebelum tidur. Maka dalam bab ini adanya perintah daripada atau wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Hurairah 3 perkara. Pertama, salat berpuasa. Puasa sunat sebulan 3 hari. Bila 3 hari ni pulanglah. Tapi afdalnya pertama kita kalau seminggu 2 kali itu Isnin, Khamis. Kalau sebulan 3 kali itu maknanya 13, 14, 15 hari putih. Baik. Tapi kalau tidak kalau nak puasa sunat lain pun kalau bolehlah. Pasal solat sunat, puasa sunat. Baik, bab yang seterusnya. Bab istihbab rak'atai sunnatil fajr wa hathi 'alaihima. Bab anjuran salat sunat fajar, yakni 2 rakaat sebelum subuh. Hadis Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza i'takafa al-mu'adhdhin bis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'atayn khafifatayn qabla an tuqama as-salah. Muttafaqun alaih. Hafsah radhiyallahu anha berkata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar azan dan terlihat fajar, maka baginda salat 2 rakaat yang ringan sebelum mendirikan salat. Mana adanya sunat qabliyah subuh. Hadis ke-420, hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat 2 rakaat yang ringan di antara azan dan iqamat untuk salat subuh. Jadi Nabi ni ada salat qabliyah subuh. Ada salat qabliyah subuh. Kemudian hadis ke-421, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh hatta innahu la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meringankan salat sunat sebelum subuh sehingga ringannya sampai kukira tidak membaca Fatihah. Pendeknya Nabi baca
bacaan dalam solat qabliyah subuh. Sehingga Aisyah kata, seakan-akan kami mengira Nabi baca ke tak baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita faham hadis yang lain, pasti Nabi bacalah, sebab Nabi SAW juga bersabda, siapa yang solat tak baca Fatihah, solat dia batal. Maka kita faham Nabi baca Fatihah, cuma bacaan Nabi pendek dalam solat qabliyah subuh. Jadi baca kuliah rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua, okey. Pendek kan? Jangan pergi solat sama macam solat tahajud pula, solat qiyam qabliyah subuh dia. Okey. Baik. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajr. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada hal sunnah yang lebih diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti baginda menjaga salat sunat fajar. Nabi ni dalam bab sunat lain tak boleh tanding solat sunat fajar. Nabi sangat jaga Nabi solat sunat ni walaupun baginda sedang musafir. Jadi besarnya fadilat qabliyah subuh ni. Apa fadilat dia? Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut raka'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi solatnya pendek tapi pahalanya besar. Sebab tu bagi peluang lah. Kalau orang nak solat, ustaz nak solat, imam nak solat qabliyah subuh dulu boleh? Boleh. Bagi ruang dia. Ni kita ni kadang-kadang azan je 2 rakaat, imam dah siap, bila dah siap qomat. Makmum tu memanglah ada makmum lewat, tapi kita nak galakkan orang hidupkan sunat ni. Ya. Kalau di rumah boleh, di rumah pun boleh lah. Kalau para wanita solat di rumah atau orang sakit solat di rumah, dia nak solat qabliyah subuh, boleh lah, memang kena. Setakat boleh, dianjurkan, digalakkan. Okay? Pasal qabliyah ni, sunat rawatib ni tak kaitan dengan masjid. Dia kaitan dengan solat. Selama kita solat fardu, maka adalah menempel dengannya sunat rawatib. Cuma masalah kita rajin solat rawatib ni bila mari surau. Bila solat di rumah tinggal lalu. Kita rasa solat di rumah tak apalah, tak payah solat sunat pun. Panggil anak-anak, qomat. Sudah solat, pakai begitulah. Anak-anak mari atas belakang lah, nak tu nak air, ni nak susu macam-macam. Jadi ambil wajib dia. Padahal sunat juga kita solat sunnah tarawatib di rumah. Okey, terutamanya solat qabliyah subuh. Boleh? Ada soalan? Apa nak tanya tu? Waktu terlambat, katalah terkesiangan. Terlambat tu macam mana? Tapi tak habis solat, tak habis waktu subuh lagi lah. Walaupun terlambat. 6.30 kita pun bangun. Subuh habis pukul 7, ada setengah jam. Kita pun siap-siap solatlah qabliyah subuh dulu 2 rakaat, kemudian baru kita solat fardu. Boleh, tak ada masalah. Jangan kita bangun pukul 6.45, masuk bilik air, subuh tinggal 5 minit nak solat qabliyah subuh dululah. Terkeluar waktu subuh, yang tu tak boleh. Yang tu macam mana nak buat? Solat dulu subuh 2 rakaat, kemudian lepas tu qada qabliyah subuh. Sehingga Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ke kata silap saya, ataupun dalam Imam Nawawi kata masyru' disyariatkan untuk qada qabliyah subuh. Kerana begitu menjaganya Nabi SAW dalam hal qabliyah subuh. Jadi kalau orang tu istiqamah senantiasa, tiba-tiba dia terlepas pada hari tu, dia boleh qada tak? Boleh. Bila dia orang yang senantiasa jaga solat. Tapi kalau orang tu jarang-jarang solat, tiba-tiba hari tu nak main qada, tu tak kenalah, tak kena.
Baik, jadi jaga salat qabliyah subuh walaupun kita dah lewat, melainkan kita bimbang habis waktu. Okey, kita bimbang habis waktu. Bab fadlus sunanir ratibah qabla al-fara'id wa ba'dahunna wa bayani adadihin. Bab fadilat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah fardu dan bilangannya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته. متفق عليه. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah salat 2 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah salat Jumaat. Adapun yang sesudah maghrib dan isya maka dilaksanakan di rumahnya. Maka adanya disyariatkan sunat rawatib, iaitu salat sunat sebelum salat fardu dan sesudahnya. Yang sebelum ni kita panggil rawatib ni pendetilannya sunat rawatib ni ada 2. Satu, yang muakkad, kedua yang ghairu muakkad. Muakkad ni maknanya sangat-sangat dituntut dan senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak muakkad pula adalah yang boleh disolat tapi tidaklah tuntutannya besar seperti mana yang muakkad. Okey, jadi pada setiap solat adanya qabliyah dan ba'diyah, kecuali solat yang tidak ada yang terikat dengan waktu larangan, iaitu solat subuh dan asar. Yang ni qabliyah saja, ba'diyah tak ada. Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Maghrib boleh qabliyah dan ada ba'diyah. Isyak pun sama, boleh qabliyah dan ada ba'diyah. Cuma yang dituntutnya pertama qabliyah subuh 2 rakaat. Kedua qabliyah zuhur 2 rakaat. Ada yang sebut 4 rakaat. Ada riwayat sebut 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Qabliyah asar boleh tapi tidak rawatib. Qabliyah maghrib boleh tapi tidak rawatib. Ba'diyah maghrib rawatib 2 rakaat. Kemudian qabliyah subuh isyak boleh tapi tidak rawatib. Ba'diyah isyak 2 rakaat. Jadi kalau kita kumpulkan total sama ada 10 rakaat ataupun 12 rakaat rawatib. 10 ni kalau kiraan 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu 10. Tapi kalau 12 rakaat ialah 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya, jadilah 12 rakaat. Kelebihannya Nabi SAW sebut, siapa yang salat sunat 12 rakaat sehari semalam, dibina baginya istana di dalam syurga. Jadi ini projek buat istana. Projek buat rumah. Perumahan mampu milik, tapi harga dia nilai lagi hebat daripada dunia dan seisinya. Baik. Hadis yang seterusnya, dan di sini sebut 2 rakaat sesudah Jumaat. Lepas salat Jumaat ada salat
Sunat juga. Lepas solat Jumaat. Qabliyah Jumaat ada? Qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat tak ada. Qabliyah Zuhur ada. Qabliyah Jumaat tak ada. Solat sunat Qabliyah Jumaat tak ada. Tapi kalau orang tu pergi awal, sebelum Jumaat, sebelum masuk waktu dia nak solat sunat tahiyatul masjid, dan dia nak solat sunat mutlak, boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma nak kata, orang kita ni lepas azan Zuhur, pakat bangun solat sunat Qabliyah Jumaat. Sebenarnya tak ada. Sebab zaman Nabi SAW dulu, baginda SAW masuk waktu, memulakannya dengan khutbah terus. Tahiyatul masjid, masuk waktu, kemudian baca khutbah, lalu solat. Sehingga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dialah yang mula-mula buat 2 azan kerana nak panggil orang di pasar. Jadi bukan azan di masjid, azan di pasar sekali, kemudian bila datang masjid, azan masjid sekali. Jadilah azan 2 kali. Maka orang pun ikutlah ajaran tersebut sampai kita ni masuk waktu baru azan sekali, kemudian solat sunat dulu, kemudian azan pula sekali lagi. Jadi orang anggap Qabliyah Jumaat. Sebenarnya tak ada. Okay? Dia orang minta ikut lah. Minta ikut lah. Yalah, dia niat baik. Cuma itulah, mungkin dia tak tahu. Dia tak tahu. Kita semua samalah. Cuma bila kita kembali kepada bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun tahu. Cuma kalau dia nak salat juga, kalau kita nak salat juga, kita salat sunat biasa. Boleh. Salat sunat biasa. Kalau kita pergi masjid tiba-tiba nak salat sunat, ataupun semua orang bangun salat sunat, kita pun nak salat sunat juga, salat sunat biasa pun tak apa. Okey. Niat tidak, cuma tak adalah salat sunat Qabliyah Jumaat tu tak ada. Baik. Hadis yang seterusnya, bab jawazin nafilati qa'iman wa qa'ida wa fi'li ba'dhi rak'ati qa'iman wa ba'daha qa'ida. Bab boleh salat sunat sambil berdiri atau duduk, atau sebahagiannya berdiri dan sebahagian lagi duduk. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk sampai baginda tua. Maka baginda bertakbir sambil berdiri, kemudian membaca lalu duduk untuk melanjutkan bacaannya. Kemudian jika tinggal 30 atau 40 ayat, maka baginda berdiri menyelesaikan bacaannya lalu rukuk. Jadi Aisyah kata Nabi ni waktu dulu tak sembahyang duduk. Sehinggalah waktu Nabi tua, Nabi rasa tak larat, kemudian Nabi salat macam mana? Takbirnya berdiri, baca sikit, kemudian Nabi duduk. Kemudian bila nak habis lagi ada 30 ayat, Nabi pun bangun berdiri, Nabi baca lagi sampai habis, Nabi pun rukuk. Kemudian baginda meneruskan salat macam biasa. Jadi disyariatkan boleh salat sunat duduk. Boleh. Tak pernah buat. Saja nak salat sunat duduk boleh ke tak? Boleh. Boleh? Cuma salat berdiri itu lebih afdal bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia tak mampu melainkan duduk, maka itulah keringanan yang Allah bagi kepadanya. Okay, boleh salat berdiri dulu, kemudian duduk, kemudian nak rokok tu berdiri balik. Yang ni yang orang dah amalkan salat kat kursi tu. Allahu Akbar, duduk berdiri dulu. Kemudian lenguh duduk. Kemudian nak rokok, bangun pula rokok. Kemudian dia pun sujud pun duduk atas kursi juga. Yang tu kurang.
Kalau sebaiknya rukuk ni dan sujud ni sempurnakan. Itu nasihat saya lah. Memang kalau dah tak mampu nak macam mana. Cuma kalau mampu sujud dengan rukuk ni, Allah. Yang kita baca hadis awal tadi. Nabi pendekkan bacaan. Walaupun Nabi pendekkan bacaan, tapi Nabi sempurnakan rukuk dan sujud. Lepas tu kalau orang sakit lutut, dia sakit nak lipat je. Tapi waktu sujud, dia tak sakit. Nak bangun sujud tu sakit. Tak wajib. Kalau dia ni tak mampu, tunduk sekadar yang dia mampu je lah. Kalau mampu wajiblah sujud. Mana boleh solat duduk tak sujud? Tak boleh. Kalau rokok dengan sujud ni tak boleh. Kalau mampu dia boleh keringannya dia duduk je. Kalau dia mampu sujud, kena sujud. Kalau dia mampu. Dan kalau solat atas kenderaan, dia tak sujud dengan rokok lah. Solat atas kenderaan sujud juga, payahlah. Tapi kalau dalam keadaan dia biasa, walaupun dia solat duduk, dia mampu sujud, maka dia sujud. Jadi sekarang ni kalau dia ni duduk atas kursi, padahal dia mampu sujud, dia kena sujud. Tak boleh nak rokok atas kursi je. Banyak orang kita ni dia tak mampu di atas kursi tu. Dia kena fikir lagu mana nak sujud. Al-Fadhil Dr. Basit, dia sakit lutut. Doktor royak ke dia, saya geram nak bedah lutut ustaz. Dia kata satu je soalan saya. Kalau saya bedah ni, boleh sujud ke tak? Dia kata payah sikit lah. Jadi tak boleh nak pelipak dia tu, tak boleh nak itu. Dia kata biarlah, tak apalah sakit lutut, yang penting boleh sujud. Pasal nilai sujud tu mahal. Nilai sujud tu mahal. Jadi kita ni kalau pun tak boleh, kena cari fikir lagu mana nak sujud. Ada orang buat kursi rendah. Kursi rendah tu dia bawa betul-betul tahan papan punggung je. Jadi makna kalau dia duduk antara dua sujud tu, dia tidak tekan lutut. Dia bergantung dekat papan punggung. Waktu dia nak solat, dia boleh sujud. Itu lebih baik daripada solat atas kursi biasa. Cuma teknologi tu tak sampai lagi pak kita ataupun orang kita tak nak guna. Dia dah jadi selesa solat di atas kerusi. Siapa rukuk dengan sujud pun dia duduk atas kursi. Ada setengah tu rukuk, bangun berdiri rukuk, kemudian sujud di atas kursi. Kalau dia betul tak mampu, insya-Allah lah sah lah. Cuma kita katakan, kalau boleh dia cari jalan untuk sujud, lagi baik. Ada orang buat pula sujud, orang uzur ni dia buat kursi kayu, sujud situ je, sujud tu. Sujud atas tu. Sujud ni sebenarnya bawah lah. Jadi kalau dia nak buat tu, nak buat ukuran, rokok tak sentuh, kemudian sujud sentuh, boleh lah. Baik. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائما اضطجع muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil duduk dan membaca sambil duduk. Kemudian jika tinggal 30 ayat atau 40 ayat, baginda berdiri untuk menyelesaikan ayat lalu rukuk. Baca dulu sampai habis, kemudian rukuk. Lalu rukuk dan sujud. Kemudian berbuat demikian pada rakaat yang kedua. Bila selesai solat, baginda melihat ke arahku. Ku di sini ni siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jika aku bangun, baginda bercakap denganku. Jika aku masih tidur, maka baginda berbaring. Muttafaqun alaih.
Jadi Nabi lepas solat, kalau Aisyah sedar, Nabi sembanglah dengan Aisyah. Tapi kalau Aisyah tidur, Nabi pun baring sekejap, rehat. Okey. Jadi masih lagi dalam bab boleh solat sunat sambil duduk. Babu salatil laili wa adadi raka'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili wa anna al-witra rak'atun wa anna ar-rak'ata salatun sahihah. Bilangan rakaat salat malam dan witir boleh 1 rakaat atau lebih asalkan ganjil. Panjang ini. Tengok bab salat malam ni. Kita berhenti sekarang ni. Bab salat malam 426 kita akan sambung pada minggu hadapan. 426 berhenti setakat ni dululah. Okey, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.